Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان
نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا يا ربنا استجيب دعاءنا يا أمان الخائفين. Wahai Tuhan yang mententramkan insan yang ketakutan, amankanlah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan yang mententramkan insan yang ketakutan, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan yang mententramkan insan yang ketakutan, lindungilah kami daripada apa yang kami takuti. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berkenankanlah doa kami. Rabbana ya Rabbana istajib du'ana. Johor Bahru 106.2 Apa cerita warna pagi Dengarkan. Berita ni adalah sesuatu yang perkara yang berfakta. Berita ni adalah sesuatu yang kita berikan supaya rakyat boleh membuat keputusan. Kerana itu menjadi wartawan atau membuka sebuah stesen yang dikatakan berita ni tanggungjawabnya sangat besar. Kerana bila kita keluarkan berita tu adakah bermanfaat dan orang boleh membuat keputusan daripada berita tu. Sebab bila orang dengar berita dia tahu benda tu fakta. Jadi bila berita tu diberikan tidak berfakta atau sekadar sentimen yang seperti yang Fian cakap tadi, benda tu tak sepatutnya berlaku lah. Sebab tetapi dia begini, jikalau terlalu banyak perkara tersebut, orang pun tahu perkara tersebut tak kredibel, lama-lama orang tak baca lagi dah. Pembuat berita selalunya dia mementingkan kredibiliti dan tanggungjawabnya kepada rakyat, memberikan berita yang betul supaya rakyat boleh membuat keputusan terhadap sesuatu perkara. Bayangkan memberi perkara yang salah dan rakyat buat keputusan yang salah, so dia punya dosi panjang lagi lah, so janganlah begitu. Banyak lagi yang menarik
menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai takbir grade N41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pengurusan pejabat, perniagaan serta yang bersesuaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. Calon hendaklah mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan kualiti, ISO dan juga pengurusan rekod. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem pengurusan kualiti SPK selaras dengan keperluan standard, dokumen, kualiti dan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Kalian juga perlu menyediakan dasar dan mekanisme pengurusan inovasi di IKIM bagi memastikan tadbir urus dilaksanakan, serta perlu merancang dan melaksanakan sasaran kerja tahunan unit. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Disember 2022. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Mari membaca, mari memimpin, membaca untuk berjaya. SIBF, cetus kreativiti, cerdaskan ingatan, memupuk empati. SIBF, Pesta Buku Antarabangsa Selangor akan berada di Pusat Konvensyen MBSA dari 1 hingga 11 Disember 2022. Mari semua jadilah lebih bijak dan buka jendela dunia. Selangor International Book Fair, hubungkan hati dan minda. SIBF, yeah! Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM FM. Pilihan utama anda. Bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam program Fiqhus Sirah yang diterbitkan oleh Ustaz Mahathir. Kita ingin memperbahaskan satu tajuk yang amat penting juga dan mempunyai banyak pengajaran dan kandungan yang menjadi satu durus atau pengajaran kepada kita untuk menghayati tentang kisah atau tajuk yang akan dibahas insya-Allah. Tajuk ini adalah menyentuh tentang khalwah, yakni bersendiri. Bila mana dibahaskan atau disebutkan kalimat khalwah, kita akan terfikir tentang langkah pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyendiri di gua Hira. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwasanya ketika usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri 40 tahun, maka timbul di dalam hati dan perasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecenderungan untuk berkhalwah, yakni beruzlah atau menyendiri. Hira itu adalah satu gua yang berhampiran dengan kota Mekah
yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap datang ke gua itu untuk menyendiri, bertafakur dan bermuhasabah. Kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil bekal, kemudian kembali lagi ke gua Hira dan demikian seterusnya sehingga datang wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengambil beberapa faedah daripada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti berkenaan dengan al-khalwah atau menyendiri. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghampiri usia 40 tahun itu disebutkan hubbiba ilaihi al-khala, yakni dipersenangkan oleh Allah untuk menyendiri. Kalimat hubbiba, dipersenangkan, bermakna adanya isyarat atau ilham atau satu galakan dan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah untuk suka menyendiri. Tentunya di dalam menyendiri terkandung banyak faedah dan manfaat yang membawa kepada kesedaran kepada orang yang menyendiri itu untuk dapat memahami lebih jauh dan lebih dalam akan arti kehidupan dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala di saat ia berada dalam keadaan sunyi daripada kesibukan-kesibukan yang menyibukkan bila mana berada di luar ataupun sedang berinteraksi dengan pelbagai aspek atau pelbagai kesibukan yang ada dalam keadaan dia tidak menyendiri. Oleh kerana yang demikian, kita melihat dalam kitab ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyentuh bahwasanya terkandung beberapa pengajaran daripada khalwah itu sendiri. Disebutkan di sini bahwasanya di dalam berkhalwah itu mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama adalah nafsu manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak baik yang tidak dapat dihilangkan ataupun diubati kecuali dengan uzlah, yakni menjauhkan diri daripada manusia. Di dalam beruzlah itu atau berkhalwah itu adalah yang ia lakukan adalah bermuhasabah tentang dirinya, tentang sifat-sifat yang ada kepada jiwanya, daripada sifat-sifat yang boleh membawa kepada kemudaratan terhadap dirinya sendiri. Syekh mengatakan bahwasanya sifat sombong, ujub, hasad, riya, dengki, cinta dunia, kesemuanya itu adalah merupakan sifat yang ada kepada manusia. Maka di dalam berusaha untuk menyelamatkan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik itu, seseorang memerlukan untuk bersendiri, bermuhasabah tentang jati dirinya untuk dapat menghilangkan perkara-perkara tersebut. Hadirin sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting di dalam kandungan tubuh badan manusia adalah memperhatikan tentang hakikat kewujudan manusia itu sendiri dengan sifat-sifat yang baik. Pada masa yang sama, manusia adalah terdedah untuk mempunyai sifat-sifat yang tidak baik seperti mana tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya seseorang itu mempunyai sifat muhasabah di dalam membersihkan hati dan jiwanya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh akan berjaya orang yang membersihkan hati dan jiwanya, dan akan rugi orang yang menodai hati dan jiwanya. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyentuh tentang nafsu yang wajib untuk diambil berat dan diperhatikan
yaitu dengan membersihkan dan mensucikan serta menghindarkan diri kita daripada mengotori, menodai nafsu itu dengan sifat-sifat al-madhmumah, dengan menghiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Disebutkan dalam sebuah syair, tawaqqa nafsaka an ghawailiha inna nafsa akhbathu min 70 syaitana. Jagalah jiwamu itu daripada geloranya, kerana sesungguhnya hawa nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Nafsu ini terbagi menjadi beberapa bahagian. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang 6 bahagian utama kepada nafsu. Walaupun Al-Quranul Karim menyentuh 5 sifat nafsu, akan tetapi diambil satu istimbat, kesimpulan tentang adanya satu sifat kepada nafsu yang menjadi pemisah antara sifat yang sebelum dan yang sifat sesudahnya, yang akan saya jelaskan insya-Allah. Sifat kepada nafsu yang pertama itu adalah ammarah. Dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bis-su'." Kami atau saya tidak membebaskan diri saya atau nafsu saya, sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa memerintah kepada keburukan atau kejahatan. Kalimat ammarah itu diartikan ammarah yang suka menyuruh, yang suka memerintah. Maka nafsu ammarah ini diberi nama ammarah, suka memerintah, disebabkan oleh kerana sentiasa menyuruh atau memerintah kepada kejahatan. Nafsu yang kedua adalah nafsul lawamah, yakni nafsu yang suka mencela, menegur kepada dirinya sendiri. Kedudukan nafsul lawamah ini lebih ringan berbandingkan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah." Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi nafsu al-lawamah, nafsu yang suka mencela kepada dirinya. Nafsul lawamah ini, seseorang yang mempunyai nafsu seumpama ini sentiasa akan menegur kepada dirinya bila mana melakukan kesilapan. Teguran itu sifat kepada nafsu al-lawamah. Yang berikutnya adalah nafsu al-mulhamah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nafsu sebagai pemisah antara nafsul lawamah dengan nafsu yang setelahnya, yaitu nafsul mutmainnah. Namanya adalah nafsu al-mulhamah, yakni nafsu yang mendapat ilham. Seseorang yang sentiasa menegur kepada dirinya akan kesilapan yang dilakukan akan terilhami untuk tidak melakukan perkara yang salah, yang jahat, yang buruk, yang dia boleh menegur kepada dirinya dengan perbuatan itu, sehingga dengan terilhami kepada perkara yang tersebut, dirinya tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan dia ditegur oleh dirinya sendiri. Maka dengan demikian nafsu seumpama ini dinamakan nafsu al-mulhamah, yang mendapat ilham untuk tidak melakukan perkara yang boleh ditegur oleh dirinya sendiri. Nafsu yang keempat adalah nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang, yaitu nafsu yang sudah terilhami untuk tidak melakukan perkara yang buruk. Dia sentiasa akan terilhami untuk melakukan perkara yang baik, perkara yang taat, perkara yang ibadah. Maka dengan melakukan perkara yang baik itu, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang buruk, dia akan menjadi nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang, yang tentram. Seseorang setelah berada pada nafsu yang mutmainnah, dia akan berpindah kepada nafsu yang lebih tinggi lagi yang dinamakan nafsu ar-radhiyah, nafsu yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, nafsu yang ridha kepada segala perintah dan suruhannya, nafsu yang ridha untuk menjauhi segala larangannya, dan tidak pernah ada apa-apa putus asa
ataupun komplain kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang menimpa kepada dirinya. Nafsu seumpama ini dinafsukan nafsu ar-radiyah, nafsu yang ridha. Yang terakhir adalah nafsu al-mardiyah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini adalah yang tertinggi. Setelah dia ridha kepada Allah, keridhaannya itu akan mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga jenis nafsu ini tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu ke Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada khalwah atau uzlah atau bersendiri, tujuannya adalah untuk bermuhasabah tentang jati dirinya, untuk mengetahui tentang sifat-sifat al-madhmumah yang ada pada nafsu, agar supaya diubah dan dihiasi dengan sifat-sifat al-mahmudah, berpindah daripada nafsu ammarah kepada lawamah, kepada mulhamah, kepada mutmainnah, kepada radiyah, dan juga sampai akhirnya adalah mardiyah. Seseorang yang dengan beruzlah akan mengenali dirinya, dia tentunya akan mengenali kepada Tuhannya. Dinyatakan dalam sebuah athar, "Man arafa nafsah, arafa rabbah." Siapa orang yang kenal pasti akan jati dirinya, tentu dia akan kenal kepada Tuhannya. Hikmah ini adalah yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di sebalik berkhalwah itu. Adapun yang kedua, hikmah daripada berkhalwah yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin, khususnya bagi para pendakwah, yaitu untuk mendapatkan pendidikan kecintaan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengenali akan jati dirinya, yang pada akhirnya akan kenal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui akan keberadaannya adalah merupakan mahdhul fadl, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah daripada Allah kepadanya, maka seseorang itu sebagai sifat semula jadinya tertawan untuk cinta dan suka kepada orang yang berbuat ihsan kepadanya. Seseorang yang bermuhasabah akan jati dirinya akan mengetahui bahwasanya jati dirinya itu atau dirinya itu terlimpahi dengan banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengetahui hal yang sedemikian akan tertanamkan cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan perkara kecuali didasari dengan cinta, tidak berjihad kecuali dengan cinta, tidak berdakwah kecuali didasari dengan cinta, tidak berbuat apa saja daripada perintah-perintah Allah melainkan perbuatan itu didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sedemikian agak berbeza dengan hanya sekedar atau setakat iman melalui akal sahaja. Oleh kerana kita melihat ramai orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran Islam melalui akalnya, pada masa yang sama dia tidak memeluk kepada agama al-Islam. Kalau kita tengok golongan orientalis, di dalam kajiannya kita melihat mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengkaji tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang faham mengikut akal fikiran mereka, akan tetapi mereka tidak mengimani kepada Allah, bahkan tidak mencintai kepada Allah dan juga Rasulnya. Dengan demikian, hanya sekadar iman melalui akal sahaja belum mencukupi kepada hakikat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui rasa cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga amal ibadahnya itu didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikian Al-Imam Al-Ghazali membahagikan tentang hubungan manusia itu di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi beberapa bahagian. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikategorikan sebagai hubungan seorang hamba dengan tuannya. Hubungan ini adalah seorang hamba itu akan melakukan apa saja yang diperintah oleh tuannya disebabkan oleh kerana takut hukuman yang akan diberi oleh tuannya, maka dia pun ikut apa saja yang disuruh. Dia buat perkara yang disuruh kerana takut. Ini ibadah hamba. Ada ibadah yang dinamakan ibadah peniaga, para pedagang, yaitu seorang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana para peniaga itu bila mana berniaga yang menjadi tujuan utama, matlamat utama daripada perniagaannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka demikian seorang yang berhubungan dengan Allah di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah dengan konsep atau falsafah peniaga, maka dia akan mengatakan aku beribadah kepada Allah untuk mendapatkan syurga, untuk mendapatkan derajat, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga daripada mereka yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan golongan yang tertinggi daripada dua golongan sebelumnya, yaitu ibadah seorang yang merdeka. Ibadah seorang yang merdeka itu seorang yang berbuat bukan kerana takut dan bukan kerana mengharapkan balasan, tapi dia berbuat kerana keikhlasan. Karena dirinya bebas daripada segala perkara yang mengancam, dirinya bebas daripada tertawan untuk mendapatkan apa-apa balasan daripada perbuatan yang dia lakukan itu. Ini adalah ibadatul hur, ibadahnya seorang yang merdeka, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana Allah adalah Tuhan yang patut dan layak untuk disembah. Di dalam hal ini Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah pernah mengatakan dalam syairnya yang cukup cantik. Dia berkata, "Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidabu, walaita alladhi baini wa bainaka amirun, wa baini wa bainal alamina kharabu. Idza sahha minka alwuddu falkullu hayyinun, wa kullu alladhi fawqa turabi turabu." Andai hubunganku denganmu ya Allah itu manis, walaupun hubunganku dengan selainmu daripada manusia ini hancur atau pahit. Andai engkau ridha kepada aku ya Allah, walaupun seluruh makhluk murka kepada aku. Andai hubunganku denganmu ya Allah adalah manis, walaupun hubunganku dengan selainmu pahit. Idza sahha minkal wuddu, bila mana datang rasa cinta daripadamu untukku, fal kullu hayyinun, semua apa saja yang menimpa kepada aku adalah ringan bagi aku. Wa kullu alladhi fawqa turabi turabu, semua yang ada di atas muka bumi ini pun pada akhirnya akan menjadi tanah. Ya Allah, kata beliau, bila mana aku menyembah kepadamu kerana takut kepada nerakamu, campakkan aku ke nerakamu. Bila mana aku menyembah kepadamu kerana menginginkan syurgamu, jangan engkau berikan syurgamu kepada aku. Tapi jadikanlah ibadah aku kepadamu kerana engkau adalah zat yang patut untuk disembah. Ini contoh daripada ibadahnya seorang yang merdeka. Maka kita daripada
dua faedah yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti daripada hikmah Al-Uzlah itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menanamkan kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengimani hanya dengan akal sahaja tanpa ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyentuh perkataan daripada Al-Imam Asy-Syatibi tentang perbezaan seseorang yang dia berada dalam agama Islam oleh kerana akalnya, dan seseorang yang berada di dalam agama Islam dengan adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya perumpamaan yang pertama, yaitu orang yang beribadah atau berada dalam agama Islam, patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala karena akal dan fikirannya, maka dia hanya ikut apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Akan tetapi tak ada perasaan di dalam hati seseorang itu untuk menginsafi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kenikmatan ketika melakukan perintah dan merasakan kenikmatan ketika meninggalkan perkara yang dilarang. Itu tidak ada kepada orang yang hanya patuh dengan akalnya sahaja tanpa ada penghayatan dengan perasaan. Adapun orang yang mencintai, yang mengamalkan semua perintah dan menjauhi segala larangannya dengan dasar 3 dasar: takut, harap, dan juga cinta. Kata Syekh mengatakan takut itu umpama rotan yang yang menyebat kepada seseorang itu untuk bergerak. Yakni karena adanya pukulan rotan maka dia terdorong untuk bergerak. Maka dengan demikian seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu akan terdorong kepada dia untuk bergerak. Adapun ar-raja, berharap, adalah umpama pembimbing, penuntun yang menuntun seseorang yang takut tadi. Seseorang yang takut itu, dia akan terdorong dengan rasa takutnya untuk beramal. Ketika beramal, dia ada harapan. Harapan itu umpama pembimbing kepada seseorang yang ingin beramal, sehingga amalnya itu adalah dibimbing dengan apa? Dengan harapan. Apakah yang dimaksudkan? Adalah harapan adanya ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah al-mahabbah atau al-hub, rasa cinta. Rasa cinta ini umpama transport yang membawa seseorang tadi untuk beramal. Sehingga amalan yang dilakukan itu yang bermula dengan dorongan, dibawa dengan rasa cinta dan dibimbing oleh perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syatibi mengatakan seseorang tadi yang beramal kerana takut, dia mengetahui bahwasanya dia ketika beramal dengan sebab rasa takut itu, perbuatan yang ia lakukan itu adalah berat, hanya saja beratnya amalan itu lebih ringan berbandingkan kepada hukuman yang dia takut dikenakan kepada hukuman tersebut, sehingga amal yang berat menjadi ringan, sebab kalau tak beramal hukuman akan lebih berat daripada amalan yang ia lakukan. Adapun seseorang yang berharap, walaupun beramal, di dalam amalnya itu pun ada kesusahan atau perkara yang memberatkan, hanya saja harapan itu yang menjadikan amalan yang berat itu menjadi ringan dan menjadi tak ternilai rasa kepenatan yang dilakukan sebab dia berharap kepada perkara yang lebih besar daripada amalan yang ia lakukan. Maka dengan begitu, orang yang berharap apa saja yang ia korbankan adalah ringan berbandingkan kepada balasan yang akan dia dapat yang tentunya lebih besar daripada apa yang ia korbankan. Dasar yang ketiga adalah al-muhib, orang yang mencintai atau orang yang beramal didasari dengan cinta. Seseorang yang beramal karena cinta ini tidak ada harapan dan tujuannya melainkan ingin mendapatkan kecintaan daripada orang yang dicintai. Ingin mendapatkan balasan kerinduan daripada orang yang dirindui.
Maka seseorang yang mempunyai 3 sifat tadi, rasa takut, berharap dan diiringi dengan rasa cinta ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lagi terasa di dalam amalnya itu kepenatan, kesusahan, semuanya menjadi nikmat. Amal ibadah akan menjadi nikmat, bukan lagi menjadi perkara yang memberatkan. Sebagai penutup pada kelas fiqh sirah siri yang ke-8 ini, di dalam menyentuh tentang hikmah-hikmah berkhalwah, ingin saya petik satu contoh tentang seorang yang beribadah didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika menyebarkan dakwahnya, akan ringan bagi dia segala rintangan dan tiada menjadi penghalang seberat dan sebesar mana rintangan itu berbandingkan kepada siapa yang menyuruh baginda untuk berdakwah, siapa yang memberi wahyu kepada dia, dan apakah dasar hubungan baginda dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah itu. Maka segala rintangan, segala cabaran, segala penghalang tidak menjadi atau tidak dianggap sebagai penghalang bagi baginda Rasulullah, akan tetapi yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah adalah kekhawatiran jauhnya Allah Subhanahu wa taala daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu kata-katanya yang cukup masyhur. Ketika beliau kembali daripada Taif, baginda bersabda dan berdoa setelah mendapati sikap yang tidak baik daripada orang-orang Taif. Baginda bersabda, dalam doa baginda dan ratapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, selagi engkau tidak murka kepada aku tak peduli. yakni tak peduli apa saja yang menimpa kepada aku, janji engkau tidak murka kepada aku. Yang menyuruh baginda Rasulullah untuk pergi ke Taif, Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi yang dihadapi oleh baginda Rasulullah ketika kembali daripada Taif adalah beliau berlari dan juga menghindari daripada pukulan-pukulan orang-orang Taif yang melontar dengan batu. Semua itu tidak disikapi oleh baginda Rasulullah sebagai suatu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda tidak mengatakan, kenapa ya Allah engkau utus aku kepada orang-orang yang melontari kepada aku. Tetapi baginda lebih menghayati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepadanya adalah yang dikhawatiri oleh baginda Rasulullah. Apa yang berlaku itu satu tanda kemurkaan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kerana apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah kerana suka dan cinta kepada Allah dan tak mahu ada perkara-perkara buruk datang daripada Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang dihadapi itu adalah perkara yang sangat berat bagi baginda Rasulullah. Beliau bersabda, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, selagi engkau tidak murka kepada aku ya Allah, aku tak peduli apa saja yang menimpa aku. Mereka melontar aku, mereka melukai aku, mereka menghukum aku, apa saja yang mereka lakukan, selagi itu bukan tanda murkamu kepada aku tidak peduli kepada perbuatan mereka. Dan di dalam hal ini kita melihat bagaimana seorang hamba yang menghayati akan arti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta, dan tumpuan utamanya adalah kekhawatiran akan murkanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan si hamba itu adalah sedang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang pendengar di UKM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah merupakan dua hikmah utama, walaupun di sana banyak lagi hikmah-hikmah daripada berkhalwah itu yang perlu untuk dibahas lebih panjang, lebih dalam lagi. Apa yang ingin saya tekankan di sini, bukan maksud daripada khalwah adalah seperti mana yang dilakukan
oleh orang-orang yang ingin memutuskan perhubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, yakni dengan apa? Menjauhkan diri, dengan mengasingkan diri. Tidak, melainkan tujuan daripada berkhalwah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bermuhasabah dan ingin mencari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bersendirian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana dalam suatu peristiwa Bani Israel yang terjadi ketika malaikat turun kepada satu kaum untuk menurunkan azab, maka didapati seorang yang alim sedang berkhalwah di atas sauma'ah, tempat peribadatannya. Maka malaikat itu kembali kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku nak mengadab setengah kaum sementara ada seorang yang sedang mengabdikan diri kepadamu di sana?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ibda bihi." Mulai turunnya azab itu kepada orang yang beribadah tadi itu, kepada orang yang berkhalwah itu. Sebab apa? Sebab dia melihat benda mungkar di bawah, tidak turun untuk mencegah yang mungkar dan memerintah kepada yang ma'ruf. Bukan jenis khalwah seumpama ini yang dibenarkan oleh syarak, melainkan khalwah untuk bermuhasabah, mengetahui jati diri kita, lebih merapatkan hubungan dengan Allah dan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala menghayati arti khalwah ini walaupun di dalam rumah kita bersendirian dengan Allah, khususnya di waktu malam, dalam masa yang walaupun singkat tetapi istiqamah untuk kita lakukan, bermuhasabah untuk mengetahui apakah sifat-sifat aib yang ada pada diri kita dan macam mana cara untuk kita memperbaikinya, dan dengan demikian akan lahir di dalam hati dan jiwa kita kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati dan mendapatkan ilmu serta dibersihkan jiwa kita daripada noda-noda dan sifat-sifat al-madmumah, dan mudah-mudahan dihiasi hati dan jiwa kita dengan sifat-sifat al-mahmudah. Allahumma ati nafsi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Layari www.tvikim.my untuk menonton pelbagai rancangan menarik khas untuk anda. Dapatkan pelbagai produk CD, DVD dan produk digital di laman niaga.tvikim.my. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Tidak ku fahami atau hatiku telah terkunci, tanpa ku sadari ku makin jauh dari ilahi. Bicara bergaya tapi itu hanya sandiwara, tutur kata indah tapi itu hanya pura-pura. 114 teman yang memberikan cahaya, mana Al-Fatihah, mana Yasin, mana Al-Waqi'ah. Pilih kata hati atau jalan nafsu yang menggila. Cari makna kata Quran yang menyuluh jalan hidayah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma
Al-Quran. Lembah 91.5 FM. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar Radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, parking yang luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, Maria, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Anda nak wangi? Bliss ada pewangi badan terbaru yang sangat wangi, selamat dan bau yang berpanjangan. Wangian inspirasi, harga berpatutan, ada sijil halal JAKIM dan ada 20 bauan pilihan. Beli sekarang. Anda berpeluang memenangi hadiah imbas dan menang bernilai sehingga RM50,000 dalam peraduan wangi dan menang Bliss. Layari Facebook Bliss by Rainbow atau WhatsApp 0115418525 untuk pertanyaan sekarang. Kuala Terengganu 100.2 FM. Selagi hayat di kandung badan, selagi mata belum terpejam, sentiasalah berbakti buat ayah dan bunda. Sesungguhnya masa emas mereka penuh mencuri perhatianmu. Jangan ada yang terleka melepaskan waktu yang semakin hampir. Padamu ya Rabbi, ku mohon kepadamu dengan sepenuh hati, ampuni dosa ayah dan bunda. Padamu ku memohon, lindungilah mereka dari segala duka, nestapa di jiwa. Wahai anak tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu. Tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu.
inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my.